محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم إلى حضرة والدينا المشايخ وجميع الأرواح المسلمين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dikatakan bagi setengah hukama, apakah sebenar yang keji? Maka berkata ia, memuji seseorang akan dirinya, maka jauhkan olehmu diri kamu daripada beradat-adat akan demikian itu. Ya, antara kata ulama, perkara yang keji selalu puji diri. Kenapa dia tak boleh? Ulama larang kita selalu memuji diri, kita memuji diri. Kerana dia membangkitkan akan kebanggaan dan kesombongan. Dia balik-balik sombong ya. Sebab itu jangan menjadikan ia satu tabiat, satu adat dalam diri kita. Diri aku macam ni, keluarga aku macam ni, anak-anak aku macam ni. Maknanya kita ni semuanya bagus. Baik, itu satu perkara yang keji. Dan ketahui olehmu bahawasanya demikian itu mengurangkan pangkat engkau di sisi orang dan menyabitkan cerca akan engkau di sisi Allah. Jadi bila kita suka puji diri, pada sisi manusia pun kita dibenci, dan pada sisi Allah juga kita dibenci. Jadi apa kita nak ambil? Nak ambil tawadukkan diri. Selalu rendah diri. Selalu rendah diri. Kenapa kita ni kena selalu rendah diri? Rupanya tanda kehambaan. Tanda kehambaan. Tanda seorang hamba. Kenapa pula tanda seorang hamba? Jangan lupa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita nak puji diri sendiri, kita pandai. Lupa ke yang bagi pandai itu siapa? Kita nak puji diri sendiri, kita banyak harta. Lupa ke yang bagi harta itu siapa? Kita nak puji anak-anak kita bagus-bagus. Lupa ke yang memberikan kejayaan itu siapa? Itu dia. Maka apabila engkau kehendak bahawa engkau ketahui bahawasanya puji engkau akan diri engkau itu tiada menambah pangkat engkau pada sisi orang-orang yang lain daripada engkau. Kalau kita puji diri sendiri tak tambah apa-apa pun. Maka pandang olehmu kepada tolan-tolan engkau. Tengok kawan-kawan. Apabila memuji-muji mereka itu akan diri mereka itu dengan ada kelebihan dan kemegahan dan harta, dan macam manakah mengingkari akan dia oleh hati engkau atas mereka itu. Bila tengok orang, kita kalau tengok orang lain puji diri dia, kita kan rasa macam apa. Macam itulah orang lain tengok bila kita memuji diri kita sendiri. Tapi kalau seseorang itu dia ingat apa yang ada pada kita, apa yang ada pada dia anugerah Allah.
Ha? Jadi dia tak nak bangga dengan apa yang dia ada. Sebab Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil. Harta Allah boleh bagi, Allah boleh ambil. Ya, ilmu Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil. Apa pun kemuliaan, kedudukan, Allah boleh bagi, Allah boleh ambil. Ya, bila kita ni selalu ingat, ya Allah, aku ni hamba Engkau. Ya Allah, ya, aku tak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Engkau. Apa yang ada pada aku ni Engkau bagi, ya Allah. Jadi apa yang ada pada kita, sama ada berbentuk dunia atau berbentuk akhirat, kita minta supaya jalan anugerah ni tadi menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah. Ada ilmu, jadi hamba yang bersyukur. Bukan jadi makin jauh. Maksud Abi macam mana ni tadi? Ilmu ni sepatutnya dia jadi makin dekat dengan Allah. Ni tanda orang bersyukur dengan ilmu. Tapi kalau makin ada ilmu, makin jadi bangga, makin jadi sombong, makin jadi hubbud dunia. Ilmu ni menjadi alat kepada istidraj. Benda tu kan Allah marah kan. Ya. Makin ada bentuk-bentuk akhirat. Tapi dia boleh menjadi kemurkaan Allah. Lagi-lagi bentuk dunia. Ya, baik. Dan memberat akan dia oleh tabiat engkau. Dan macam manakah pula engkau cerca akan mereka itu. Atasnya apabila engkau bercerai akan mereka itu. Bila kita dah berpisah daripada dia, kita kata dia kat belakang. Orang yang memuji diri sendiri ini. Maka ketahui olehmu bahawasanya mereka itu pun pada ketika memuji engkau akan diri engkau, mencerca mereka itu akan engkau pada hati-hati mereka itu. Pada hadir engkau. Ya. Bila duduk depan kita, hati dia ni cerca kita. Apalah, itulah. Dan lagi akan mazahir mereka itu, akan cercanya itu dengan lidah mereka itu. Apabila engkau bercerai akan mereka itu. Belakang kita, lalu dia pun cerca kita di belakang itu. Jadi, apa ilmu yang kita nak amalkan? Jangan puji diri sendiri. Selalu melihat akan keaiban diri. Aku bukan orang baik lagi. Ya. Yang keenam, laknat. Ini kebinasaan lidah. Ya. Sebab itu sampai Nabi kata, kalau boleh jaga dua lubang pada diri kita ni, Nabi kata, aku penjaminnya untuk masuk syurga. Iaitu mulut dan faraj. Mulut dan kemaluan. Dua ni boleh jaga. Nabi kata, aku penjamin dia untuk masuk syurga. Sebab susah nak jaga mulut. Kita tak laknat orang pakai mulut. Kita laknat orang pakai tulisan. Nah, sekarang ni masing-masing melaknat. Dari perkataan laknat itu tak kisahlah jadi satu perkara yang kebiasaan. Apabila adab dan akhlak itu mula hilang pada diri manusia. Ya. Minta jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka pelihara olehmu akan lidah engkau daripadanya. Dan jauh olehmu daripada bahawa engkau laknatkan akan sesuatu daripada barang yang menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Daripada binatang atau makanan atau manusia dengan ainnya. Jadi jangan laknat
sama ada pokok, batu, manusia, benda kejadian. Macam dulu-dulu kan kita tersepak batu kan, cilaka kan, cilaka punya batu. Padahal batu tu duduk situ, yang datang kat batu tu bukan batu, dia. Tapi sebab akhlak kita dulu tak baik, bila kita dah mengaji, kita mula nak berubah, lalu bila kita kena macam tu, kita cakap apa? Masya Allah, barang yang dikehendaki Allah. Tadi. Jadi benda-benda yang macam tu jika terkena kepada kita sebagai kafarah dosa. Sebab itu dulu Abi ada pesan dengan kamu. Jika kita terdengar, terbaca perkara-perkara yang tidak baik, apa-apa pun, perkara-perkara yang tak baik berlaku atas orang lain, apa-apa perkara yang tak baik berlaku atas orang lain, jangan lupa baca tahmid yang Nabi kata, siapa yang membaca tahmid ini, dia terlepas daripada fitnah tersebut. Dia kena hafal. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatim, alhamdulillahilladzi afana mimma batalahu. Itu dia. Alhamdulillahilladzi afana mimma batalahu. Alhamdulillahilladzi afana mimma batalahu. Alhamdulillahilladzi afana mimma batalahu. Alhamdulillahilladzi afana mimma batalahu. Kenapa baca dengan afana? Kamu niatkan anak isteri kamu dan keluarga kamu. Dalam baca afani diri kita je. Jadi kita niatkan afana, isteri kita, anak-anak, cucu. Macam Abi dah ada cucu. Abang Usup akan datang coming soon. Ada dah? Tak lagi kan? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Dah 9 bulan 10 hari. Coming soon. Pak Usuk nanti nak jadi datuk. Jadi datuk. Itu antara kesukaan. Antara kesukaan yang Allah bagi pada hati-hati manusia. Itu dia. Nodi lambat lagi. Ingat je. Awal hafal wal. Alhamdulillahilladzi afan. Baca. Alhamdulillah. Mirul apalah? Baca. Nasrul pula. Pendek itu. Pendek. Kira boleh? Baca. Bila kita dengar berita-berita yang tak baik, apa-apa berita yang tak baik, nampak berita tak baik, dengar berita tak baik, kalau macam kamu musafir, kamu tengok orang aksiden, apa pun, tayar pancit dan sebagainya, kamu baca dulu. Alhamdulillahilladzi afana mimma btalahu. Nabi kata orang yang membacanya, nescaya dia selamat daripada balak tersebut. Orang mukmin ni Allah jaga. Orang mukmin Allah jaga. Percayalah. Allah jaga orang mukmin. Yang ini kemudian apa dia?
Dan jangan engkau memutuskan dengan syahadah engkau atas seseorang daripada ahlul qiblah dengan syirik atau kufur atau nifaq. Jangan jadi lidah kita jadi ridda, jaga. Jaga tu. Zaman ini zaman yang orang boleh jatuh kepada syirik, jatuh kepada nifaq, jatuh kepada kufur. Kerana bahawasanya yang menilik atas sekalian rahsia-rahsia itu ialah Allah jua. Maka jangan masuk. Maka jangan engkau masuk antara Allah Ta'ala dan antara hamba-Nya. Janganlah kita masuk campur urusan Allah. Kita hamba buat kerja guru Abi dulu diajar Abi apa? Jangan pandang pahala, sebab yang memberi pahala urusan Allah. Kamu kena pandang sebaik mana kamu melakukan amalan tersebut. Sebaik mana kamu melakukan amalan tersebut. Jangan pandang pahala ini, pahala ini. Sebaik mana kamu melakukan amalan tersebut dan sebaik mana kamu memelihara amalan tersebut. Jangan pandang ini dapat ini, dapat ini, dapat ini. Hamba kerja hamba ni apa? Buat khidmat. Buat yang terbaik. Bagi yang terbaik. Macam itulah. Dan ketahui olehmu bahawasanya engkau pada hari kiamat tiada dikatakan bagi engkau, kerana apa engkau tiada laknat akan sianu, dan kerana apa engkau diam daripadanya. Besok tak ada tanya kenapa engkau tak laknat dia. Tak ada. Bahkan jikalau tiada engkau laknat akan iblis sepanjang umur engkau, dan tiada mengraja lidah engkau dengan menyebutnya, nescaya tiada ditanya engkau daripadanya. Kalau kita tak laknat iblis pun, dalam seumur hidup kita pun tak ditanya. Sebab memang iblis itu telah dilaknat. Jadi tak payahlah jaga perkataan. Sebaik mungkin. Kenapa kita kena buat ni? Sebab kita nak berharap duduk di dalam syurga Allah. Itu je. Duduk dalam syurga Allah. Kita nak jadi kekasih Allah. Dan tiada dituntut akan dikau dengan dia pada hari kiamat. Dan apabila engkau laknat akan seseorang daripada makhluk Allah Ta'ala, nescaya tiada dituntut akan dikau pada hari kiamat. Nescaya dituntut akan dikau pada hari kiamat. Kalau kita melaknat akan sesuatu, besok dituntut. Kat sana didakwa oleh Allah. Beza pula ulama' tasawuf disebut macam ni. Jika kita melaknat akan suatu makhluk Allah, pada hakikatnya kita telah melaknat akan af'al Allah. Kita melaknat perbuatan Allah itu. Sebab itu orang-orang ulama' sufi ni dia diam. Sebab itu redha ni makam yang tertinggi sekali. Redha makam tertinggi. Sebab itu dalam hukum fiqah pun redha ini pemutus hukum. Kita redha pemutus hukum. Jadi dalam tasawuf redha ini makam paling tinggi sekali. Nak dapat redha. Susah nak dapat redha. Nak. Kita orang cala kan. Macam mana Kirul? Bangun-bangun pagi Kirul nak basuh kereta dia, tengok cala daripada depan sampai belakang.
Boleh nak cakap apa? Allah tengok hak mula-mula sekali. Mula-mula sekali, Masya Allah. Adalah salah aku dengan Allah Ta'ala. Kenapa dalam banyak-banyak kereta aku pula dipilih? Kan? Macam kita kat madrasah ni kan? Banyak kereta Carol dipilih. Adalah salahnya. Adalah kifarahnya. Kalau tak, semua kereta lah kena kan. Kenapa kereta aku pula? Macam tu lah. Ya. Adalah. Kita tak tahu rahsia Allah. Jadi datang reda. Bila reda, hati senang tak? Ada duit, tacap lah. Tak ada duit, berkicap lah. So, macam mana dah tak ada duit, duduk tengok je lah. Ya. Dah tak ada duit nak buat macam mana? Belum masa lagi. Besok dah sampai masa, buat. Senang hati. Ya. Kenapa senang hati? Alah, cala pun boleh pergi Batanggali juga. Ya tak? Cala-cala pun, Carol, boleh balik Kuala Selangor juga. Kereta cala tu juga. Kalau cala tak boleh start, itu lain. Cala je tak boleh start. Itu lain. Right. Dan jangan engkau cerita akan sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala, kerana bahawasanya Nabi SAW tiada mencerca ia akan makanan yang hodoh seumur hidup. Lepas tu, kita kalau dalam makanan, kita pergi rumah orang ke apa, kalau makanan tu tak sedap, diam, tinggalkan. Makanan tu sedap, makan banyak dan bagi tahu sedapnya, ya Allah. Ya. Kalau tak sedap, makan sikit, diam. Ya. Itu dia. Bukan tak sedap tu, tak sedap pada semua orang, tak sedap pada kita. Pada orang lain sedap, cuma pada kita tak sedap. Ya. Macam itulah. Ya tak? Kita tak suka makanan tu, diam. Ya, macam tu. Suka, tunjukkan suka. Sebab menyukakan hati orang lain, satu rahmat. Kita pergi orang makan banyak, tuan rumah suka, serodok dia. Jadi makan ni pun dapat pahala. Sebab kita menyukakan hati tuan rumah. Besarkan rahmat Allah Ta'ala kan. Lepas tu rumah ni kena selalu datang tetamu. Jangan rumah tu kita dengan bini kita je. Rumah kita ni tak ada orang nak datang pun. Nak datang, orang tak nak datang rumah kita. Kita tak pernah buka rumah kita untuk tetamu. Kena ingat rumah yang tak masuk malaikat hafazah, malaikat rahmat dan malaikat hafazah adalah rumah yang tak didatangi tetamu. Jadi kena panggil tetamu datang. Minum kat rumah. Datang, panggil. Supaya ada orang datang rumah kita. Tuan antara sebab tu kenapa dalam rumah tak seronok. Suami bermasalah, isteri bermasalah, anak bermasalah. Sebab dalam rumah tak ada rahmat. Panggil orang datang. Kan tiga perkara yang apabila ada perkara ni, malaikat rahmat tak masuk kan. Satu, rumah yang ada gambar-gambar bernyawa yang sempurna dan patung-patung. Dua, rumah yang ada bela anjing. Tiga, rumah yang tak didatangi tetamu tak nak datang. Setahun tak datang.
Ya. Panggil orang datang rumah. Ya. Panggil orang, usaha supaya rumah itu jadi baiti jannati, rumahku syurgaku. Ya. Bendanya macam remeh kan? Benda dia macam kecil kan? Alah, rumah tak ada tetamu datang, tak apa kan? Rupanya asbab itu malaikat tak masuk. Kita rasa macam kecil je benda ni, tak ada apalah. Lagi elok gula tak habis, tepung tak habis, kopi tak habis. Rupanya dengan sebab itu rahmat tak ada. Lepas itu dalam masalah tetamu ini, bila dia datang rumah kita, dia datang membawa rezeki yang lain. Jadi keluarga ni tadi rezekinya bertambah. Kita mampu setakat mana? Jangan kita panggil mengikut tidak mengikut ke nafsu kita, mengikut kemampuan kita. Tadi tengah hari tadi masak gulai kari. Ada lagi banyak, kita buat kuah banyak. Petang-petang panggil lah. Beli roti. Roti nan. Meh, cicah kari. Daripada buang ni tu. Jadi rahmat Allah datang. Dan tetamu ni dia balik. Dia bawa dosa-dosa kecil. Isi ahli rumah itu. Bawa balik. Malaikat ambil dosa. Ini janji Allah. Kalau selalu datang, dosa kita, dosa kecil semakin berkurang. Ya. Tak kira datang tu jumlah yang macam mana. 2 orang ke, seorang ke, janji Allah tetap berlaku. Ya. Itu yang bila tetamu tak datang rumah, tak nak bagi tetamu datang rumah, tetamu lain lah yang datang. Hilang handphone. Ya. Tetamu kat tu. Tetamu tak diundang. Baik. Bahkan adalah ia apabila ia berasa berahi akan sesuatu, nescaya memakan ia akan dia. Dan jika tidak, nescaya meninggal ia akan dia. Ya. Yang ketujuh, lidah ni jaga apa? Berdoa atas makhluk pelihara olehmu akan lidah engkau, daripada berdoa atas seseorang daripada makhluk Allah, dan jika menzalim ia akan dikau, maka serah olehmu akan pekerjaannya kepada Allah. Jangan doa yang buruk-buruk. Walaupun kata ulama, ini ulama tasawuf, walaupun orang tu buat zalim gitu, serah dengan Allah. Jangan doa yang tidak baik. Malam ni Abi nak pesan satu perkara. Sebab tengok sekarang ni bab sihir ni berluas-luasa. Sebab memang apabila sampainya besok akhir zaman, sihir ni menjadi kebiasaan. Jadi kalau boleh gambar-gambar kita yang isi anak-anak, cucu yang dalam media masa padam. Letak gambar Doraemon. Sebab Nabi pesan tentang hadis ain. Hadis ain ini hadis pandangan. Bila orang pandang, datangnya, jadi penyakit datang hasad, dengki, tak puas hati. Benda itu ada. Nabi kata jagalah akan penyakit ain itu. Jadi kalau boleh padam gambar-gambar tu. Nabi pesan macam tu. Tak payahlah letak gambar-gambar anak. Tak payah. Nak bagi tahu satu dunia. Anak ai comel. Tak payah. Letak gambar kucing boleh. Kucing. Biarlah orang nak sihir kucing, biarlah. Jaga. Nabi cakap tu 1400 tahun dulu.
Kan Nabi pesan kita dah lama dah. Jaga-jaga dengan penyakit ain. Dengan pandangan ini boleh jadi macam-macam. Hasad, dengki. Kan? Orang sekarang semua buat. Tabur duit dekat lantai. Kan? Beli kereta baru sebut. Kan? Dia kan ada penyakit. Letak dalam media masa. Kawan-kawan tengok dengki. Dan sebagainya. Jaga penyakit. Kalau boleh jangan letaklah. Ni Nabi pesan pada ni semua jamaah. Jaga. Kalau boleh lah. Tapi kalau tak boleh nak buat macam mana? Saya tak apa habis kata. Saya pun lagi kuat sihir daripada orang lain. Terpulanglah. Terpulanglah kan. Saya kebal tak apa. Terpulanglah. Habis cuma pesan. Cuma pesan. Nak ikut, tak ikut tak apa. Bukan wajib pun. Tapi Nabi pesan macam tu. Orang dengki dengan kita. Dengki. Dalam kita amal sunnah pun ada dengki. Sukan memanah. Ikut sunnah Nabi. Pun dengki juga. Siapa nombor 1, siapa nombor 2, siapa handal. Kami ikut sunnah. Memanah sunnah. Tapi tak ikut sunnah lain. Kan? Memanglah pahala ni. Tapi bila dengki habislah pahalanya. Jaga-jaga ain itu. Dengki macam-macam. Sebut panah terasa pula Zizan. Apalah kata dia. Alang sebut panah malam ni dia. Cerita bab dengki. Kadang orang tak nampak benda tu. Walaupun benda tu nampak macam akhirat. Kan? Tetapi ada unsur-unsur yang lain. Itu yang kita kena jaga. Memelihara amalan. Yang ke-8, keluh. Kelolo. Kelolo ni main-main. Dan olok-olok dengan manusia. Kita main-mainkan orang. Maka pelihara olehmu akan lidah engkau daripadanya pada ketika sungguh-sungguh dan main-main. Kerana bahawasanya olok-olok itu menghancurkan ia akan air muka dan menggugurkan ia akan hebat dan menarik ia akan keliaran dan menyakiti ia akan hati-hati orang. Dan ada pun perut. Masuk bab perut, bab lidah habis. Abi malam ni Abi panjang kan sebab Abi nak baca sampai bab yang terakhir untuk malam besok kita tak ni, malam Minggu, Sabtu malam Ahad, besok Abi akan sambung dah khatam kitab ni. Kita Abi nak sampai al-qaulu fi ma'asil qalb. Bab maksiat hati. Kita baca sampai habis ni lewat sikit tak apa malam. Dan adapun bermula perut, maka pelihara olehmu akan dia daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Dan loba olehmu atas menuntut akan yang halal. Jadi akhir zaman ni, kita tak terlepas daripada benda syub. Tak lepas. Siapa pun tak lepas. Hatta Abi sendiri pun tak lepas. Tak lepas. Semua orang tak lepas. Imam Ghazali sebut macam tu. Imam Ghazali sebut masalah bab kahwin. Besok akhir zaman, kalau kamu kuat, tak payah kahwin. Kata. Sebab apa? Sebab kamu tidak akan terlepas daripada perkara syubhah memberi makan anak dan isteri kamu. Tapi kalau kamu tak kuat, Imam Ghazali kata kahwinlah. Tak kuat, kahwinlah. Maka apabila engkau dapat akan dia, maka loba olehmu atas bahawa engkau simpankan daripadanya atas barang yang kurang daripada kenyang. Kerana bahawasanya kenyang itu mengkeraskan ia akan hati. Jangan kenyang sangat. Sebab dia keras hati.
Kalau dapat benda halal, simpan. Jangan makan terus banyak-banyak tu. Nampak dia keras hati. Ya? Makan banyak keras hati. Bila keras hati, mata pun kering, kata Nabi. Dan merosak ia akan zihin. Ya? Akan hati kita juga. Rosak hati. Dan membinasa ia akan peringatan. Ya? Kurang ingat. Jadi banyak pelupa. Dan memberat ia akan anggota daripada berbuat ibadat. Ya. Bila banyak benda haram, benda syubhah masuk, ya, benda-benda ni yang dapat. Dan mencari ilmu dan mengkuatkan ia akan keinginan hawa nafsu. Jadi berat tubuh nak dah cari ilmu, malas. Nak tahu hukum, malas. Dan paling malangnya ada ilmu, tetapi ilmu itu tak boleh menjadi alat menjadikan kita orang saleh. Adalah benda tak baik kita buat, terhalang benda-benda, dan menolong ia akan tentera syaitan. Dan bermula berkenyang daripada harta yang halal itu permulaan sekalian kejahatan. Kenyang ni rupanya, walaupun benda itu halal, tapi kenyang. Jadi permulaan daripada berbuat kejahat. Kenapa bila perut kenyang nafsu jadi besar? Ya, betul ulama-ulama dulu dia ada masa perut dia lapar, banyak lapar daripada kenyang. Contoh mudah aja, kita bulan Ramadan kan semua orang jadi baik. Kan, boleh zikir, boleh baca Quran, boleh sebab kenyang. Ni sebab lapar, bukan sebab kenyang, sebab lapar. Ni hikmah lapar. Maka macam mana pula daripada harta yang haram? Halal pun kalau dia kenyang selalu, membuka juga pintu kejahatan. Macam mana lagi harta haram? Dan bermula mencarikan harta yang halal itu fardu atas tiap-tiap Muslim. Wajib cari harta halal. Dan bermula ibadat dan ilmu serta makan yang haram itu seperti pembinaan atas tai yang kering. Macam buat rumah atas najis. Macam itulah. Tak nampak, tapi rupanya bawahnya penuh dengan najis. Ni yang kita takut ni, takut sangat. Habis selalu fikir, takut itu je. Kan, kita zahir kita baik, rupanya hakikat kita pada Allah Ta'ala kita itu je. Orang ingat kita baik sebab orang tengok luar, orang tengok luar, tapi Allah pandang kita batin. Bila batin kita selesai, baru diterima luar. Kenapa Abi cakap macam tu? Kalau begitu luar tak pakai. Luar wajib. Selagi kita hidup dalam dunia, wajib buat benda luar. Tapi syarat penerimaan dah dalam. Kalau luar tak ada, nak terima apa? Sebab itu syariat cantik kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya tak? Siapa nak Islam tak boleh tinggalkan dua ni. La ilaha illallah, Muhammad, akidah, syariat. Bila boleh tinggal syariat? Bila dah ini yang guru Abi dulu dia kata cantiknya hikmah azan. Hikmah azan ujung kali. Dia kata azan ini, hikmah rahsia azan ini, kalimat azan ini adalah rahsia dia perjalanan seorang hamba Allah kepada Allah.
Dulu yang Abi kupas pada kamu masa Ramadan. Ada beberapa orang Abi kupas tentang rahsia azan itu. Itu ujung dia apa? La ilaha illallah. Ada sambung lagi tak? Bila dah mati, perjalanan akhir kita, ada tak lagi? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak payah dah mati tak payah syariat. Dalam kubur nak kena semayang, puasa, zakat, haji. Tak ada dah. Cukup. La ilaha illallah. Beriman lagi tak? Syirik tak? Kalau tak syirik, selamat alam barzah. Betul lepas la ilaha illallah tak ada lagi dah. Datang apa pula? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Itu Nabi kata, siapa yang lepas azan, baca Allahumma, yang doa lepas azan, diselawatkan oleh malaikat. Antara orang yang mendapat selawat malaikat adalah orang yang membaca doa ini selepas hafal. Alung hafal tu. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Hafal tak alung? Kenapa kalau nak dapat doa? Dengar azan. Walaupun duduk rumah, baca doa. Mirul tengah ulang kaji balik tu. Cuba baca. Ini benar-benar simple. Tapi setiap kali baca, didoakan keampunan oleh malaik. Benar senang aja. Baik. 10-10 macam mana? Habis rasa boleh kot. Kita baca lagi. Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah lah korang tak tidur. Kurang tak tidur. Ada 3 orang ni yang tidur. Yang kecil-kecil. Dan adapun bermula zikir, bukan zikir, zakar dan farash, maka pelihara olehmu akan dia dari tiap-tiap barang yang mengharam oleh Allah Ta'ala akan dia. Jaga kemaluan. Benda yang haram, perkara yang haram. Dan jadi olehmu seperti barang yang berfirman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ghairu malumin. Wallahu alam. Dan orang yang adalah mereka itu memelihara akan faras mereka itu melainkan atas isteri-isteri mereka itu, atau barang yang memiliki oleh tangan-tangan kanan mereka itu, maka bahawasanya mereka itu ketiadaan dicercakan. Yang dibenarkan kalau dulu hamba, hamba isteri, hamba sahaya. Sekarang tak boleh lah. Sekarang hamba dah tak ada. Jangan pula, dulu ayat ni ada ayat hamba, orang gaji pula. Jangan pula, orang gaji bukan hamba sahaya. Sekarang semua boleh jadi. Tadi. Baik tu kenyang ni, dia kawal nafsu kita. Dan tiada sampai engkau kepada memeliharakan faras melainkan dengan memelihara mata dari pandang-pandang, dan memeliharakan hati dari berfikir. Jaga mata. Jangan tengok yang bukan-bukan. Dan memeliharakan perut dari syubhah. Makan jaga. Dan daripada kenyang-kenyang, jangan terlalu kenyang. InsyaAllah nanti faras boleh jaga. Kerana bahawasanya sekalian itu yang amat menggerakkan keinginan hawa nafsu dan jadi tempat tanamnya. Jadi bila benda-benda ni kita jaga, maka benih-benih itu, benih nafsu tak subur. Dan adapun bermula tangan, maka pelihara akan keduanya daripada bahawa engkau pukul lengan keduanya akan orang Islam, atau engkau ambil dengan kedua akan harta yang haram, mencuri dan sebagainya. Jaga. Atau engkau menyakiti dengan keduanya akan seseorang daripada makhluk, atau engkau khianat dengan keduanya pada amanah, orang kerja. Jaga. Atau kiriman, atau
atau engkau menyurat dengan keduanya akan barang yang tiada harus bertutur dengan dia. Jaga tulisan-tulisan kita, ya. Status WhatsApp, ya, bergaduh laki bini, tak suka orang buat status WhatsApp, ya. Jaga tangan tu jaga, ya. Semua nak cerita dengan orang, ya. Tu dia, ya. Kalam-kalam tu sekarang orang bijak, mesti dia bergaduh ni, kan. Tak payahlah, ya, buat status-status macam tu. Kerana bahawasanya kalam itu salah satu daripada dua lidah, ya. Maka pelihara olehmu akan kalam, ya. Dua lidah, lidah apa? Lidah kalam dengan lidah kita lah. Kalam ni pun macam lidah juga, tapi dia bertulis. Kalam ni pen, ya. Kalam ni pen, senanglah pen. Tulis dengan pen, saya tulis dengan pensil, termasuk bab kalam juga. Daripada barang yang wajib memelihara lidah daripadanya. Habis rasa cukup lah, ya. Masuk bab dua kaki. Besok malam besok kita tak ni, sebab malam besok malam Jumaat, ya. Jumaat malam Sabtu, ya, malam esok tak, Jumaat malam Sabtu, kita tangguh 2 hari, Sabtu malam Ahad, ya. InsyaAllah Sabtu malam Ahad, InsyaAllah ada rezeki, ya, khatam kitab ni, kita buatlah makan-makan sikit, seronok, pelajar dengar makan seronok, ya. Kemudian minta pada semua orang, ya, minta tolong doakan, ya, kita punya surau, kita, masjid kita ni, ya, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan pembinaan dia, ya. Alhamdulillah dah nak pecah dah belakang tu, ya. Jadi mudah-mudahan Allah permudahkan urusan, kita dapat pakai cepat siap, ya, kita dapat pakai, ya. PKP ni kerja tak jalan, ya, sebab PKP kan tak boleh nak buat-buat semua benda, tak boleh, ya. Tolong doa, mudah-mudahan semua orang tolong doa, ya. Jangan kata, oh saya jadi imam, saya tak jadi imam, tak payah doa, ya. Asraf doalah, ya Allah mudahkan urusan pembinaan masjid kita ni, ya. Semua faidi, boleh, sebab janji Nabi macam tu. Janji Nabi kata bila kita mendoakan akan sesuatu hajat saudara kita yang lain, Allah kembalikan doa tu kepada kita. Kita doakan orang lain mudah urusan, Allah mudahkan urusan kita. Macam tu. Tak rugilah doa orang lain. Kalau doa kita doa untuk diri sendiri, belum tentu dah dapat. Tapi kita doakan orang lain, dah tentu dapat. Sebab itu janji daripada Nabi. Kita doa untuk diri kita sendiri, mungkin tertangguh, mungkin itu doa terdapat, mungkin terhalang, tapi doakan untuk saudara Islam yang lain, dah tentu dapat balik. Doakan orang lain berkat, doakan semua orang lain mudah urusan, ya, sihat wal afiat, ya. Balik-balik doa itu pada kita. Baik, wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka as-sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma aslih zata bainana, Allahumma aslih zata bainana, Allahumma aslih zata bainana wa alif baina qulubina, wa alif baina qulubina, wa alif baina qulubina, wa hadina subul salam
واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.